Pendidikan Islam Tingkatan 1 Pelajaran 21 Wuduk dan Syarat Kesempurnaan. Jom saksikan bersama-sama. Zulfikar, okey, bagus ya. Ketua pengawas kita ada malam ni, Zul. Apa khabar, Zul? Ya. Saya gembira bila ada ex-student saya pun join kelas malam ni ya. Tak ada masalah. Nak panggil kawan-kawan awak join ni pun tak ada masalah. Kelas ni bukan kelas berbayar. Percuma sahaja. Yang penting awak ada usaha untuk belajar ya. Dan pelajaran ni kalau boleh bukan untuk tingkatan 1 sahaja, tapi untuk mana-mana tingkatan pun saya alu-alukan untuk join ya. Sebab pelajaran ni bukan semata-mata kita nak lulus periksa ataupun nak dapat tahap penguasaan yang baik dalam PPD, tapi pelajaran yang ini berkaitan dengan amal ibadah wajib seharian kita ya. Kalau wuduk tak sempurna, kalau wuduk tak betul, maka setiap amalan ibadah kita, khususnya solat, amalan wajib ya, yang memerlukan ni tak sah ya. Okey, kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Baizura Khalid. Malam ini kupasan tajuk ibadah pelajaran 21 wuduk dan syarat-syarat kesempurnaannya. Saya ulang, tajuk malam ni ialah wuduk dan syarat-syarat kesempurnaannya ya. Kenapa wuduk dulu kita belajar baru solat ya? Sebab wuduk ni kalau tak betul, tak sempurna, maka ibadah solat juga tidak sah ya. Jadi wuduk ni bukan setakat kita ambil betul, tapi wuduk ni kita nak sempurna. Okey, wuduk ni bermaksud bersih, elok dan juga berseri. 3 perkataan baik. Bersih, elok, berseri. Baik, saya ulang. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah ya, wuduk ni maksudnya membasuh anggota tertentu dengan niat ya. Membasuh anggota tertentu dengan niat. Ada 2 kata kunci. Yang pertama, anggota tertentu. Sekejap lagi anak saya akan tunjuk demo apa dia anggota tertentu. Dan kata kunci yang kedua, niat ya, wajib ya. Kalau anggota tertentu ni kita tak tahu, ataupun kita tahu anggota tertentu tapi kita tak tahu niat dia macam mana, sah tak wuduk kita? Tak sah ya. Okey, bagus, ada yang jawab. Okey. Apa hukum berwuduk ya? Memang ada dalil dalam Al-Quran ya. Hukum wuduk ni adalah wajib apabila kita hendak menunaikan ya. Siapa boleh jawab? Puasa ke? Wuduk ni wajib untuk puasa ke? Bukan ya. Wuduk ini wajib sebelum kita mendirikan ibadah solat. Dalil naqli daripada surah Al-Maidah ayat 6 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah muka dan tanganmu hingga siku, serta sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki hingga kedua-dua buku lali. Okey, itu dia anggota wuduk yang disebut dalam ayat Al-Quran ini. Okey. Sebelum berwuduk, ada amalan sunat yang digalakkan untuk kita lakukan. Apa dia amalan sunat sebelum berwuduk? Sebab itulah anak saya bawa berus gigi ni ya. Dia bawa berus gigi ni sebab amalan sunat sebelum berwuduk ialah menggosok gigi ya. Dan paling baik ialah dengan menggunakan kayu sugi ya, kayu sugi, SUGI. Kalau tak pernah tengok, boleh Google macam mana bentuk kayu sugi ni ya. Yang tu yang paling baik. Jadi amalkan ya, amalkan sebelum berwuduk ni kita gosok gigi dahulu ya. Okey. Sekarang ni anak saya akan buat demo ya, bagaimana mengambil wuduk dengan betul ya. Okey, bangun. Okey, cuba buka air. Okey, jangan buka air macam ni ya. Terlalu banyak. Apa hukum kalau kita buka air terlalu banyak? Berdosa ke apa ni? Ke sunat ke? Dosa. Okey, bagus ya. Hukum dia makruh. Bila mengambil wuduk, air dia sebenarnya tak perlu banyak macam ni. Cukup sekadar dia boleh basah pada anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan wuduk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak baca bismillah kan awal
pergelangan tangan. Mungkin ada sisa makanan sikit, ataupun kadang-kadang awak menulis kan, ada lekat dakwat pen yang tu awak kena cuci ya. Tapi ini perlakuan sunat, bukan wajib ya. Tapi walaupun dia sunat, kita buatlah dapat lebih pahala kan. Macam kita makan nasi lah, kadang kita tambahkan. Sebenarnya satu pinggan dah cukup, tapi sebab nasi tu sedap, tak puas makan, kita pun tambah lah sepinggan lagi ya. Macam tu juga dengan wuduk ya. Tak buat pun tak apa ya. Tapi apa salahnya kalau kita buat amalan sunat ni supaya dapat pahala lebih ya. Makan nak lebih kan, duit belanja nak lebih, jadi amal ibadah kena lebih jugalah kan. Okey, basuh pergelangan tangan ya. Kemudian apa dia seterusnya lepas tangan? Berkumur-kumur. Berapa kali dik? 3 kali kumur. Okey. Okey. Dan 3 kali sahaja ya. Boleh tak kalau nak ambil 4 kali? Boleh, tapi hukum dia makruh ya. Kumur-kumur ni pun termasuk dalam amalan yang sunat. Selepas kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung ya. Masuk air ke dalam hidung dan keluarkan. Jangan awak masuk tak keluar-keluar ya. Tak bernafas sama. Niat berwuduk ketika membasuh muka. Macam mana niat berwuduk ni? Okey, ikut saya. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Niat ini dah masuk, dah wajib ya. Selepas niat, basuh muka. Okey, basuh muka. Tak ada air. Okey. Basuh muka. Yang ini tak betul ya. Sebab basuh muka tu, tengok abang kakak, basuh muka tu daripada ni, saya panggil gigi rambut lah ya. Ini adalah ruang muka ya. Daripada mulanya anak rambut sini, tepi ada anak tinggal sikit, dan lebihkan sedikit di bawah dagu ya. Basuh muka. Okey, basuh muka berapa kali? 3 kali ya. Ni kadang-kadang saya tengok dekat surau lelaki, masa ni lah dia nak main air ya, tepuk-tepuk kawan lah, apalah kan, renjih-renjih kawan ya. Masa berwuduk, elakkan daripada bercakap ataupun bergurau. Yang tu antara perkara makruh ketika berwuduk ya. Selepas basuh muka, apa perlu kita buat? Membasuh tangan sehingga ke siku. Okey, tengok macam mana hingga ke siku. Okey. Okey, basuh tangan hingga ke siku. Lebihkan sedikit di bawah siku ni ya. Lebihkan sedikit di bawah siku. Sebab apa? Ketika kita basuh tangan hingga ke siku, tangan kita ada lipatan. Jadi dikhawatiri air itu tak sampai di bahagian lipatan dan juga belakang siku. Jadi ketika awak basuh tangan ni, lebihkan sedikit. Menyapu kepala, bukan basuh ya, menyapu kepala ya. Ambil air sikit ya, dan sapu kepala sikit saja ya. Terpulang kat sini ke, kat sini ke, sikit je syarat dia ya. Okey, yang itu telinga. Okey, telinga. Telinga ni sunat. Nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa, tak berdosa ya. Okey, telinga ni ya. Sebaik-baiknya ya, jari telunjuk ni dalam telinga, ibu jari ni di belakang telinga. Jadi awak pusing, naik atas, turun bawah. Naik atas, turun bawah. Kenapa? Di bahagian itu biasanya ada daki-daki yang menyebabkan ketidakselesaan pada badan kita. Jadi masa ni lah kita nak cuci daki-daki yang ada belakang telinga tu ya. Okey. Selepas basuh kedua telinga, barulah kita akhir sekali basuh kaki. Ya, awak muda lagi ya, muda lagi boleh bongkok sikit kan. Biasanya saya tengok dekat surau lelaki, ya, pelajar lelaki suka buka air. Dia ni apa? Dia layur aja kaki dia macam tu ya. Seelok-eloknya kita gosokkan sedikit di celah-celah jari kaki ya. Macam tu. Ya, sampai buku lali. Mana buku lali?
Ada lagi tak yang tak tahu buku lali yang mana satu? Ini buku lali ya. Ini buku lali ya. Akhir sekali ialah tertib. Apa maksud tertib? Awak lakukan perbuatan ini mengikut turutan yang betul. Itu namanya tertib. Dan bila awak yakin wuduk awak tu dah betul, ikut susunannya, maka sahlah wuduk awak dan teruslah menunaikan solat. Ya, tapi kalau awak rasa teragak. Selepas itu, saya duduk ya. Lepas kita selesai tu, sebenarnya ada satu lagi yang Nabi amalkan selepas berwuduk, iaitu doa selepas mengambil wuduk ya. Yang itu sunat juga ya. Nak buat pun boleh, tak buat pun tak berdosa ya. Tapi saya nak seboleh-bolehnya selepas awak belajar kelas online ni, kita amalkan membaca doa selepas berwuduk ya. Ada pada muka surat 121 buku teks awak ya. Tapi saya bacakan untuk awak doa ini ya, boleh ikut saya. Doa ini macam ni ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu doa selepas kita berwuduk ya. Yang bermaksud, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dalam kalangan orang yang suka bertaubat. Jadikanlah aku orang yang menyucikan diri dan jadikanlah aku dalam kalangan orang yang soleh. Ini doa yang cukup baik ya. Bayangkan satu hari kita berwuduk, perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Siapa tahu? Satu pun jadi ya. Apa dia perkara makruh ketika berwuduk? Siapa boleh jawab? Tadi mula-mula tadi saya dah tunjuk yang buka air tu. Ya. Guna air secara berlebihan ya. Guna air secara berlebihan, yang tu hukumnya makruh. Alifah Atira baru join. Waalaikumsalam. Sila. Tak kisah tingkatan 2 ke, tingkatan 3 ke, 4 ke, 5 ke. Siapa nak join saya alu-alukan ya. Boleh? Menggunakan air secara berlebih-lebihan. Bagus ya. Siapa ni? ADR3ANX susahnya. Bercakap ketika berwuduk. Bagus jawapan awak. Itu antara perkara makruh ketika berwuduk ya. Betul. Kenapa tak boleh bercakap masa berwuduk ni? Tengah-tengah berwuduk, masa tu lah awak nak bergosip lah apalah kan. Takut awak lupa step wuduk tu apa ya. Bukannya berdosa apa pun, tapi dia makruh lah ya. Adriana, bagus Adriana ya. Membasuh atau menyapu lebih daripada 3 kali, yang tu pun makruh ya. Cukup 3 kali tu dah cukup dah. Jangan ada kali yang keempat, yang itu hukum dia makruh. Kenapa tak boleh lebih? Bila lebih dia jadi membazir ya. Kemudian berkumur-kumur secara berlebih-lebihan, masukkan itu secara berlebihan ya, yang itu pun makruh. Lagi satu perkara makruh, mendahulukan anggota kiri ya. Tak berdosa. Contohnya awak basuh tangan tu, awak mula dengan tangan kiri ya. Awak basuh telinga pun awak mula dengan tangan kiri. Tak berdosa, tetapi perkara tu makruh ketika berwuduk. Boleh ya. Kemudian menampar-nampar air ke muka. Menampar-nampar air ke muka ya. Macam mana? Dia ambil air, dia tampar-tampar kat muka. Yang tu hukum dia makruh. Sebab masa basuh muka tu awak kena betul-betul basuh ya. Bukan main tampar-tampar je. Yang ni pun saya biasa tengok dekat surau bawah tu ya. Dia tingkatan 1, tingkatan 2 saya faham sangatlah, banyak sangat main kan. Dekat situ pun dia nak gurau-gurau kan ya. Ada yang rindu datang sekolah dah ya. Kemudian mengelap anggota wuduk
selepas berwuduk. Yang ni kadang-kadang pelakuan tak sengaja lah yang saya nampak ya. Sebab kita dah biasa bila basah sikit muka kita lap kan ya. Tapi untuk berwuduk, sebaik-baiknya kita menunaikan solat dalam keadaan yang masih lagi segar wuduk tu di anggota wuduk kita ya. Jangan kita lapkan kedai, itu makruh ya. Okey, itu sahaja perkara makruh ketika berwuduk. Yang ni yang paling penting ya. Muka surat 162 juga, perkara-perkara yang membatalkan wuduk ya. Awak dah berwuduk dengan betul, tapi awas, ada perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk kita ya. Antara yang selalu kita dengar terkentut kan ya. Kentut tu paling familiar lah ya. Bila terkentut tu maka batal lah wuduk. Nak solat kena ulang semula ya. Tapi bukan setakat terkentut, ada banyak lagi perkara yang boleh membatalkan wuduk ya. Antaranya kalau bahasa yang orang kata sopan lah ya dalam buku awak ni, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Itu bahasa dalam ilmu fiqh. Keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur. Kubul tu yang depan, dubur tu yang belakang ya. Okey, termasuklah kentut ya. Termasuklah kentut ya. Terkucing sikit ya, terkencing sikit, batal ya. Batal wuduk. Awak pun dalam keadaan yang segar dan sedar ya. Okey. Kemudian tidur dengan cara tidak tetap punggung ke lantai ya. Antara maghrib ke isyak tu, okey, antara maghrib ke isyak tu awak masih lagi ada wuduk. Dan kadang-kadang bila kita letih sangat sekolah petang kan, bila kita lepas maghrib tu kita terlelap ya. Kalau kita yakin tidur kita tetap, punggung kita tak berubah, maka wuduk kita masih lagi sah. Tapi kalau kita tidur tak tetap punggungnya, berubah-ubah keadaan tu, maka awak kena berwuduk semula untuk solat isyak ya. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Tiba-tiba gila ya. Memang ada orang yang penyakit dia macam ni ya, tiba-tiba gila, pita, mabuk ya, ataupun sakit, automatik wuduk dia jadi batal ya. Kemudian bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan bukan mahram dengan kawan-kawan awak, tersentuh walaupun sikit, sengaja ke tak sengaja, hukum dia berdosa, ni batal ya, batal wuduk. Kalau antara adik-beradik tak ada masalah ya. Okey. Kemudian apa lagi? Menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan ataupun perut jari ya. Kadang-kadang adik awak yang kecil, awak mandikan dia dekat toilet ya. Masa tu awak dalam keadaan yang berwuduk. Ketika awak mandikan adik awak, tiba-tiba tangan awak depan awak ni terpegang bahagian kemaluan, maka wuduk awak batal ya. Dan akhir sekali, menyentuh lingkaran dubur dengan tapak tangan ataupun perut jari. Tadi awak sentuh kemaluan orang lain kan, tersentuh. Sekarang ni untuk diri sendiri pula ya. Walaupun di bahagian lingkaran, wuduk itu tetap batal ya. Okey. Subtopik perkara makruh tadi dengan perkara yang membatalkan wuduk tadi, ada soalan tak? Ya. Okey, tak ada soalan. Kita pergi pada muka surat 124. Ini last sekali hikmah berwuduk. Kenapa agaknya ya, pernah tak kita terfikir kenapa Islam tu suruh kita berwuduk ni ya? Tak boleh kita main solat aja kan. Yang pentingnya solat, dekatkan diri pada Allah kan. Tapi pernah tak kita terfikir kenapa Islam mewajibkan wuduk sebelum kita menunaikan solat ya? Yang pertama ni dah tentu tujuan dia adalah untuk membersihkan anggota badan ya, dan juga menjernihkan. Dia tujuan utama ni untuk bersih ya. Sebab tu saya kata wuduk ni tadi maksud dia bersih, elok, berseri ya. Itu dia hikmah yang paling kita nampak ketika kita berwuduk ya. Kemudian memberi kita ketenangan, memberi kita kesegaran, dan wuduk ini juga dapat mengawal kita daripada perasaan marah ya, hot tempered, tiba-tiba rasa nak marah aja. Bila datang perasaan tiba-tiba rasa nak marah tu, kita pergilah berwuduk ya. Senang aja ya. Kalau semua orang amalkan benda ni, saya yakin dekat sekolah kita takkan ada kes-kes yang bergaduh tadi kan ya. Kalau kita amalkan cara hidup macam ni ya. Kemudian dengan cara berwuduk ni juga dapat menambah keimanan
ya, dan keyakinan pada hari akhirat, ya. Kemudian Allah juga suka orang-orang yang bersih, ya. Dan insya-Allah pada hari akhirat nanti kawasan basuhan wuduk itu akan bercahaya. Ya, saya ulang, insya-Allah pada hari akhirat nanti, ya, kawasan basuhan wuduk itu, anggota wuduk itu akan bercahaya, ya. Jadi itu sahaja pelajaran pada malam ini, ya. Tajuk wuduk, ya. Saya mulakan tadi dengan maksud wuduk, kemudian cara berwuduk, ya. Ketika berwuduk ada perkara yang sunat ketika berwuduk, perkara makruh ketika berwuduk, perkara yang membatalkan wuduk, dan akhir sekali ialah hikmah berwuduk, ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Okey, jumpa lagi. Siapa nak jumpa saya? Nanti Roger ya. Okay, bye. Okey, boleh live dulu. See you. Okey, terima kasih Adriana, Aiman, Zarid, ya, Aisyah super, terima kasih. Yang baru join saya minta maaf, dah habis dah kelas malam ni. Yang lain sangkut-sangkut tak apa, saya tak marah, saya faham, ya. Kita berusaha dengan teknologi, bukan manusia kan. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, tak ada masalah. Okey, sama-sama Adriana. Ni siapa ya? Arihish R1KO ni. Okey, terima kasih Sofia Nabila join malam ni, alhamdulillah, ya. Okey, jumpa lagi. Okey ya. Okey. Ya. Okey, bye.